Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi segmen tajaan bersama dengan kita pagi ini untuk kita sama-sama berkongsi bersama dengan Yayasan Islam Darul Ihsan. Dan Alhamdulillah di Konti IKIM kita ada Piyu Hafiz. Assalamualaikum Piyu. Waalaikumsalam. Apa khabar Kak, sihat? Sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan hari ini Alhamdulillah. nak berkongsi dengan sahabat pendengar berkenaan dengan tajuk kita iaitu indahnya bersedekah. Mungkin awal ini Piyu boleh kongsikan pada rakan pendengar kita bila tentang bersedekah, apakah yang dimaksudkan dengan bersedekah itu sebenarnya Piyu? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Terima kasih kepada DJ Yati dan tak lupa kepada sahabat saya Ustaz Hafiz dari Yayasan Islam Darul Ihsan dan seterusnya kepada para pendengar yang mendengar kita secara live di IKIM FM ataupun di FB IKIM. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati Allah. Alhamdulillah telah datang bulan Ramadan. Kita nak ambil peluang sedekah ni, banyak sedekah. Tapi apabila sedekah bulan Ramadan, dia special, dia berbeza tuan-puan. Sebab apa? Ajwadan nas fi Ramadan. Nabi SAW suka bersedekah pemurah, tapi datang Ramadan ajwadan nas. Mana lebih banyak bersedekah, berlipat ganda sedekahnya di bulan Ramadan. Sedekah ni maknanya kita faham maksud bahawa sedekah ni adalah infak. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dalam surah Al-Imran disebutkan tidak akan capai satu kebaikan yang kita lakukan sehingga kita menginfakkan apa yang kita sukai. Tuhibbun, apa yang kita cintai. Sudah pastilah manusia kat dunia ni yang nak diinfak, yang kita cinta adalah harta. Jadi apabila kita mendermakan harta kita, wang ringgit kita, pakaian dan sebagainya kepada orang yang memerlukan, mungkin di kalangan fakir miskin, di kalangan orang yang fisabilillah, mahat tahfiz, pembinaan masjid sebagainya. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan sedekah. Jadi maknanya kita memberikan bantuan sama ada kewangan ataupun dalam bentuk barangan. Wallahualam. Masya Allah, demi cakap tentang sedekah ni ada macam-macam juga jenis sedekah kan. Kalau bolehlah Piyu boleh kongsikan dengan kami rakan pendengar IKIM ni, apa antara fadilat bersedekah, kelebihan, kehebatan bersedekah ini sendiri? Baik, terima kasih. Sebenarnya apabila kita sebut sedekah ni, orang dah common sangat, dah biasa dah lah sedekah Ustaz. Saya sedekah, Tafiz sedekah ni, yes. Asyik semua sedekah je Ustaz. Sebenarnya tuan-tuan kita kena tahu satu perkara bahawa dalam banyak-banyak pintu di syurga, nak masuk syurga nanti kita kena pilih pintu. Ada amalan kita yang mungkin dia lebih sikit Kak. Yang mungkin kita lebih, kalau kita nak pilih pintu babu solah, belum tentu lagi semayang kita khusyuk pada Allah. Tapi kalau sedekah ni, yang ikhlas kita sedekah. Bayangkan ada satu pintu namanya Babur Rayyan, tidak akan masuk padanya, iaitulah orang yang berpuasa. Tapi di sana ada juga Babus Sadaqah, pintu sedekah. Yang ni yang mudah ni. Kalau puasa pun kadang tak ikhlas. Tapi sedekah ni insya-Allah saya percaya yang kita tumbangkan ke masjid, ke yayasan, ke pusat-pusat tahfiz, kita ikhlas semana yang kita mampu. Jadi kita boleh masuk pintu khusus. Begitu juga ada satu naungan Allah. Ada 7 golongan yang akan menerima naungan daripada naungan Allah di mahsyar. Mereka mahsyar ada 3 golongan, yang ada orang yang tidak berpakaian. Nabi Ibrahim AS manusia pertama yang akan dipakaikan pakaian. Ada kenderaan di antara para Nabi Rasul. Ada orang tidak berpakaian. Dan golongan ketiga mengheret kepalanya, mukanya di bawah, kakinya di atas. Nabi sahabat tanya Rasulullah, bolehkah ada orang berjalan macam tu? Tidak ada mustahil bagi Allah. Keringatnya, peluhnya sampai ke sini kata Nabi SAW. Tapi ketika itu ada golongan yang keenam yang diberikan naungan yang tak ada naungan melainkan naungan Allah tuan-puan, iaitulah orang yang menderma, yang mana tangan kanannya memberi tangan kirinya tidak mengetahui serahsia. Bukanlah maksudnya time sedekah tangan kiri masuk poket. Bukanlah begitu tuan-puan, maksudnya seikhlasnya. Kadang-kadang ada orang tanya, Ustaz kita sedekah ni sampaikan mock check tu lebih besar daripada manusia Ustaz. Kan itu ikhlas, kita ikhlas. Tapi setengah-setengah badan kena tunjuk. Pusat zakat, pada badan majlis agama, kena tunjuk bahawa mereka menyampaikan bantuan, nanti salah faham dan sebagainya. Jadi banyak sebenarnya sedekah ini, sehinggakan ganjaran sedekah disebut oleh Allah Ta'ala, mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil. Al-ayah. Perumpamaan orang yang sedekahkan, infakkan hartanya seperti satu pohon, ada 7 tangkai, ada 100 buah hasilnya, mana 700 kali ganda. Bayangkan tuan-tuan, RM1 yang kita sedekah 700 gandanya. RM100 yang kita sedekahkan ganda sampai 7,000. Jadi ambil peluang untuk sedekah khususnya bulan Ramadan.
Masya Allah, yang digandakan tu pahalanya, dan kita tak tahu setiap satu pahala tu apa yang sebenarnya Allah nak berikan kepada kita sebenarnya. Masya Allah. Dan kita akan sambung lepas ni, sebab berkaitan indahnya bersedekah ini, dia bukan calang-calang. Indah tu indahnya dengan syurga. Dan kita akan sambung selepas ini kepada rakan-rakan pendengar yang dah teruja dah ni dengan PU kata bersedekah indah dengan diberikan ganjarannya berkali-lipat kali ganda. Agak-agak macam mana cara nak bersedekah? InsyaAllah kita ada saluran yang anda boleh bersedekah dengan mudah. InsyaAllah kita akan kongsikan bersama anda. Jadi anda jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami, bersama menerusi segmen tajaan Yayasan Islam Darul Ihsan. Hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ya Allah, Ya Latif, Ya Allah, Ya Kafi, Ya Allah, Ya Hafiz, Ya Allah, Ya Syafi, Ya Allah, Ya Latif, Ya Allah, Ya Kafi, Ya Allah, Ya Hafiz, Ya Allah, Ya Syafi, Ya Allah, Ya Latif, Ya Allah, Ya Wafi, Ya Karim, Anta Allah, Ya Allah. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita bersiaran waktu ini untuk sama dengan rakan pendengar menerusi segmen tajaan bersama dengan Yayasan Islam Darul Ihsan. Kita ada di studio PU Hafiz. Alhamdulillah. Terima kasih PU berikan pencerahan kepada kami semua tentang betapa hebatnya, betapa indahnya bila bersedekah. Kita sambung lagi. Sebab ramai dah rakan-rakan kita ni tanya-tanya ni kat mana nak bersedekah, macam mana kalau kita nak bersedekah bersama dengan Yayasan Islam Darul Ihsan. InsyaAllah kita akan kongsikan. Cumanya kita nak kongsikan lagi tentang bagaimana sebenarnya yang ditawarkan oleh Yayasan Islam Darul Ihsan untuk sama-sama membawa rakan-rakan kita untuk bersedekah. Baik, untuk pengetahuan tuan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, Yayasan Islam Darul Ihsan ini adalah satu badan rasmi di bawah Majlis Agama Islam Selangor. Maknanya bukan yayasan NGO biasa. Ini di bawah Majlis Agama, dinaungi oleh Tuanku Sultan sendiri. Jadi, kalau kita lihat, Yayasan Islam Darul Ihsan ini adalah memfokuskan untuk membantu anak-anak yatim. Sekarang ini dah lebih 8,500 anak-anak yatim disantuni oleh Yayasan Islam Darul Ihsan, dan juga mempunyai lebih 19 pusat anak-anak yatim yang bernaung di bawah yayasan ini. Jadi maknanya kalau kita tengok dalam zakat, Lembaga Zakat Selangor contohnya, Lembaga Zakat Selangor tidak ada di sana asnaf yang dimaksudkan anak yatim. Kita ingat dalam Al-Quran yang Allah sebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Al-ayah panjang kalau saya nak baca. Sungguhnya sedekah yang dimaksudkan ini adalah zakat kepada orang fakir, miskin, amil dan sebagainya. 8 asnaf yang disebutkan, tiada anak-anak yatim. Jadi siapa yang perlu bantu anak yatim? Jadi ada anak yatim yang fakir, maknanya dia di bawah fakir. Tapi ada anak yatim yang kadang-kadang dianiaya oleh mereka yang mendapat menguruskan harta dan sebagainya, yang tak ada mak ayah. Jadi inilah fungsi Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadi maknanya yayasan ini adalah satu badan yang berautoriti. Beruntung sebenarnya. Beruntung anak yatim kat negeri Selangor ni, sebab ada satu badan khusus yang menjaga anak-anak yatim. Jadi kita ada platform yang untuk kita bantu. Bahkan sebenarnya bukan saja pada anak yatim. Yayasan Islam Darul Ihsan ni sebenarnya baru-baru ni kita telah merasmikan satu projek terbaru, iaitulah Infak YD dipanggil. Infak YD ni adalah program terbaru untuk memudahkan orang ramai menginfak harta secara online. Sekarang ni orang nak jumpa leceh lagi lah, PKP lah, macam-macam kan SOP dia. Jadi inilah peluangnya untuk infak. Jadi boleh download dekat Play Store ataupun Google Store kan. Dekat situ kita download Infak YD. Jadi boleh pilih mana-mana masjid. Nak pilih mana-mana NGO yang berdaftar di bawah MAIS, dan juga mana-mana mahat tahfiz sekolah agama yang boleh kita infakkan. Jadi mana itu cara yang mudah, dan di situ sudah ada akad. Dan yang paling seronok sekali tuan-puan, yang jarang orang berikan, YD dapat beri, iaitulah resit pengecualian cukai. Sama ada individu ataupun untuk syarikat, boleh ditolak untuk pengecualian cukai. Jadi untuk cukai kita lah. Jadi inilah orang selalu nak ambil peluang. Lalang sedekah Ustaz, boleh sedekah lebih sikit kan, tetapi kita dapat juga resit pengecualian cukai. Jadi senang saja, pergi download sekarang
infak yidi, ambil peluang segera untuk kita derma dan infakkan insya-Allah. Infak Yide. Senang je, Yes. YIDE for all sebenarnya kalau anda nak ke platform-platform mereka yang lain, dan bagaimana sebenarnya mudahnya kita untuk rapat dengan baginda Nabi SAW seperti dua jari ni kan Ustaz kan. Ya. Seperti dua jari, sebab apa kita membantu anak-anak yatim dan sebagainya. Cumanya kalau sangat-sangat menarik bila PU sebutkan tentang tadi tentang sedekah anak yatim dan sebagainya. Apa yang sebenarnya yang kita harus lakukan sebenarnya untuk kita menyantuni anak yatim ini sebenarnya? Baik, terima kasih pada DJT dan rakan-rakan rahmati Allah Ta'ala. Kita boleh lihat sendiri ketika COVID ini, ramai di kalangan adik keluarga kita yang menjadi anak yatim, anak-anak. Betul. Di Tahfiz di Negeri Selangor, dalam statistik kami di bawah Persatuan Tahfiz kami Selangor, PITAS, kita dapat data dekat hampir 300 lebih pelajar-pelajar yang menjadi anak yatim, dan sebahagian orang Melayu kita ni jadi anak yatim piatu. Dua-dua tak ada. Jadi mak ayah tak ada. Jadi inilah kita kena ambil peluang. Sebab Nabi SAW ada menyebutkan daripada Abu Umamah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membelai kepala anak yatim kerana Allah Ta'ala, maka baginya kebaikan yang banyak daripada setiap rambut yang diusap. Walaupun hadis ni ada sebagian ulama mempertikaikan, sebagian kata daif, tapi boleh untuk fadailil amal. Mana untuk kita amal, kita usap, bukan kita hentak kepala pun. Kita usap, kita menyebab Nabi SAW memang mengusap anak-anak dia, termasuklah anak-anak yatim. Bahkan Nabi menyambung, dan barang siapa yang berbuat baik kepada anak yatim, perempuan dan lelaki, maknanya orang yang membantu anak yatim ni. Maknanya kalau mak ayah tak ada, kita sebagai bapa, saudara kita yang jaga, kita yang menguruskan harta dia. Ataupun kalau di sini YIDI lah, yang menguruskan harta anak yatim. Besar pahala orang yang bertugas di YIDI ni. Kalau saya pun nak bekerja. Sebab itu saya tak dapat bekerja, saya dapat jadi juru cakap YIDI pun jadilah kan. So adalah tempias sikit kan. Kalau macam Ustaz Hafiz sahabat saya, besar pahalanya. Sebab Nabi SAW, aku bersama penjaga anak yatim, wa asyara ila sababati wal wusta. Nabi menunjukkan kedua jarinya, iaitulah jari telunjuk dan jari tengahnya. Begini maknanya rapatnya Rasulullah dengan penjaga yatim. Sebab Nabi SAW juga adalah yatim. Lahirnya tak ada bapa. Jadi tak ada bapa ni dekat orang Arab, itu lebih utama. Sebab mak tak bekerja. Di negara Arab dulu, sekarang ni mungkin okey sikit lah. Kalau dulu memang kategori yatim hanya bapa tak ada je. Mak tidak dikira yatim. Tapi Malaysia ni sebab mak ayah kerja, jadi kategori tu disamakan. Jadi kena lihat fatwa negeri, jadi kebangsaan Malaysia ni maknanya salah satu kira anak yatim. Jadi bayangkan kita bersama Nabi begini, dan Nabi SAW bukan duduk duduk syurga tu syurga yang biasa-biasa, syurga yang luar biasa. Yang disebutkan ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka akan mewarisi syurga, iaitu syurga Firdaus yang tertinggi, Jannatul Firdaus A'la, yang mereka kekal padanya. Jadi bayangkan, inilah peluang kita nak bersama Nabi. Nak suruh hafal Quran, memang Allah Ustaz dah berkarat dah kepala ni Ustaz. Nak suruh kita berjihad, pergi ke Palestin, memang taubat tak ada dah kita, siapa kita. Tapi inilah peluang apabila kita menyantuni anak-anak yatim, kita dengan bersama Nabi begini. Wallahu a'lam. Masya Allah, Masya Allah. Untuk anda yang dah teruja, boleh saja pergi ke YIDE for all, YIDE 4 ALL, all. InsyaAllah kita akan berhenti seketika. Selepas ni ada juga nombor hotline yang akan kita kongsikan untuk jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Pagi ini kita nak bawa rakan-rakan pendengar untuk bersama menerusi segmen tajaan bersama dengan Yayasan Islam Darul Ihsan. Alhamdulillah. Bersama dengan PU Hafiz di Konti. Alhamdulillah. Kita terus sambung lagi PU perkongsian kita pada hari ini. Mungkin rakan-rakan kita dah teruja dah. Dengar tadi nak rapat dengan baginda Nabi SAW seperti dua tangan, dua jari. Bukan dua tangan ya, dua jari ni rapat
cepat ni. Jadi macam mana cara sahabat-sahabat kita nak menyumbang? Ada tak salurannya? Nombor-nombor talian mungkin yang boleh dihubungi, silakan. Baik, terima kasih tuan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala. YD ni bukan satu yayasan baru, dah lama dan sudah ada platform secara online. Boleh juga ke sana untuk bayar secara fizikal duit, tapi YD lebih sukalah sebab semua ni sekarang online dan boleh dapat resit terus direct secara online juga. Jadi tuan-puan boleh terus kalau kita pergi pada platform YD, sama ada Yayasan Islam Darul Ihsan ini, sama ada di FB, sama ada IG, tulis saja Yayasan Islam Darul Ihsan ataupun di carian Google tekan YD for all, bukan FOR, for 4. For all. Jadi kat situ akan terus masuklah YD. Jadi ambil peluang tuan-puan. Jadi dekat situ kita boleh terus pergi untuk mendapatkan maklumat lanjut dan juga boleh menghubungi nombor hotline. Nombor hotline ni kadang-kadang dapat, kadang tak dapat sebab memang penuh bulan Ramadan ni, banyak orang nak tanya, nak bagi bantuan. Orang minta bantuan pun ada juga. Sebab YD ni sebenarnya bukan jana yatim. Mana-mana ada bencana alam, YD memang ke depan. Walaupun negeri lain banjir, YD pergi. Baru ni ke Kelantan lah, ke Terengganu lah. Walaupun Selangor banjir, Selangor pun bantu. Mahat Tafiz lah, semua bantu. Maknanya YD ni bukan saja untuk anak yatim, tapi fokus anak yatim. Tapi juga menyantuni mereka yang memerlukan, khususnya dalam urusan kita sebut bencana lah. Bencana kecemasan bencana. Jadi boleh ambil pen sekarang, hubungi hotline kami di YD 017-756-9478. Saya ulang sekali lagi, hubungi hotline kami 017-756-9478 ataupun pergi ke Play Store ataupun Google Play, download Infak YD. Ni dia tuan-tuan, Infak YD. Jadi boleh pergi situ terus transfer secara FPX. Dan untuk pengetahuan semua, bantuan ini, Ustaz, betul ke sampai kepada Mahat Tafiz melalui YD ni? Betul ke sampai kepada NGO yang ada dalam ni kan? Macam saya punya Persatuan Tafiz Selangor, kita ada di sini, kita menaungi hampir 500 Tafiz. Dan YD akan cas 5% untuk disumbangkan ke anak yatim. Adapun 95% lagi akan dimasukkan pada keesokan harinya terus ke akaun, contoh macam kami di bawah Persatuan Tafiz Selangor, masuklah ke akaun Pitas Maybank. Jadi sistem ini semuanya berjalan secara automatik. Bukan manual. Jadi terus masuk, jangan bimbang. Besok persatuan tu dapat. Mahat Tafiz tu terus dapat. Jadi tuan-puan boleh pilih je mana-mana Mahat Tafiz nak. Pilih je mana-mana. Termasuklah nak buat sekarang ni kita sedang membina satu kompleks anak yatim di Pulau Indah Kelang, yang mana kosnya agak berjuta juga, 3-4 juta. Maaf 11 juta. Dan sekarang ni kita hampir penuh, kita dah kutip 6 juta, maaf, dan kita perlukan lagi dalam 5 juta lagi, insya-Allah tuan-puan, dan insya-Allah lepas hari ini dijangka akan mula projek, satu-satunya projek pertama di bawah Majlis Agama Islam Selangor, maknanya di bawah YD ini, untuk membina kompleks menyantuni anak-anak yatim. Yalah, siapa tak nak kejar, nak bersama dengan Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Infak YD, infak tanpa ragu, insya-Allah. Ada QR code lagi, senang je. Senang. Sekarang semua di hujung jari, sekarang klik saja, insya-Allah anda boleh sampai kepada hajat anda, insya-Allah. Sekali lagi saya ulangi, nombor talian yang anda boleh hubungi di 017-756-9478. Sekali lagi 017-756-9478. Tanya soalan pun boleh, insya-Allah. Nak terus menyumbang pun boleh, ataupun anda boleh terus saja ke platform-platform mereka di YD for all, YIDE 4 ALL all, insyaAllah. Apa pun, terima kasih banyak PU Hafiz untuk perkongsian pada hari ini. Sampai kita bertemu lagi di lain masa, insyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.